Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan. Saya Muhammad Amin bin Muhammad Fuzi bersama dua kali rakan saya iaitu Nur Atika binti Muhammad dan Nur Aisyah binti Abdul Halim akan membentangkan kemahiran dalam pengajaran makro iaitu kemahiran menerang dan menstruktur isi pelajaran. Sila bagi perhatian sepenuhnya dan fokus masa pembentangan dijalankan. Okey, apa itu kemahiran menerang? Kemahiran menerang adalah salah satu kemahiran yang digunakan di dalam pengajaran makro. Ianya digunakan selepas set induksi iaitu untuk menerangkan sesuatu isi pelajaran kepada murid-murid. Kemahiran menerang ini sangat penting semasa sesi pembelajaran berlaku dan memberi kesan yang mendalam terhadap murid-murid dalam kelas tersebut. Saya akan menjelaskan dengan lebih terperinci lagi dari segi makna dan proses yang berlaku tentang kemahiran menerang ini. Okey, jika kamu dapat lihat di slide ini, terdapat dua definisi yang diberikan oleh tokoh mengenai kemahiran menerang. Tokoh pertama iaitu Mok Song Sang. Menurut beliau, kemahiran menerang adalah kemahiran untuk menyampaikan maklumat, konsep ataupun isi pelajaran kepada pelajar. Manakala bagi Bert 1988 pula, kemahiran menerang ini adalah kemampuan untuk memberi kefahaman kepada orang lain. Jika kamu perhatikan betul-betul, kedua-dua tokoh ini memberikan definisi hampir sama iaitu kemahiran menerang adalah kemahiran untuk menyampaikan maklumat dan kemahiran menerang adalah kemampuan untuk memberi kefahaman kepada orang lain. Dapat disimpulkan di sini ialah kemahiran menerang merupakan satu proses memberi kefahaman kepada orang lain secara jelas dan teratur. Penerima kemahiran ini adalah pelajar dan ini dilakukan dalam suasana pembelajaran dan pengajaran ataupun PDP. Penerangan dan pelajaran yang diberikan kepada pelajar perlu sesuai dengan tahap kefahaman mereka. Sebenarnya, kemahiran menerang ini tidak menggunakan teori ataupun teknik-teknik tertentu. Namun begitu, sebaliknya menggunakan kebijaksanaan guru dalam mengendalikan kemahiran menerang tersebut bagi mencapai objektif pembelajaran. Kemahiran ini juga perlu berdasarkan kepada kebolehan dan pengalaman seseorang murid tersebut. Sebagai contoh, murid di kelas belakang amat berbeza dengan murid yang berada di kelas hadapan. Hal ini kerana murid di kelas hadapan mungkin sedikit cepat tangkap berbanding murid yang berada di kelas belakang. Oleh itu, guru perlu bijak menggunakan kemahiran menerang ini bagi memastikan kedua-dua murid yang berada di kelas yang berbeza ini mendapat maklumat yang disampaikan semasa sesi pengajaran berlaku. Oleh itu, sebagai seorang guru, kita perlu menggunakan pelbagai variasi ataupun rangsangan dalam menarik minat pelajar tersebut, dan masa yang digunakan untuk penerangan adalah tidak terlalu lama kerana apabila terlalu lama ini akan membuatkan pelajar lebih bosan dan sebagainya. Okey, di dalam slide ini kita akan membicarakan tentang objektif kemahiran menerang. Yang pertama, menyampaikan maklumat atau menjelaskan isi pelajaran dalam masa yang singkat. Sebagai seorang guru, kita perlu meminimalkan masa yang sedia ada kerana masa yang diberikan kepada kita adalah terhad. Jadi penerangan perlu dilakukan dalam masa yang singkat sahaja. Yang kedua ialah memudahkan pelajar memahami sesuatu pengajaran, fakta dan konsep. Jika kita menggunakan kemahiran menerang ini, kita akan menggunakan pelbagai kaedah ataupun rangsangan untuk memudahkan pelajar-pelajar kita. Sebagai contoh, kita menggunakan peta writing, peta minda dan video supaya pelajar lebih mudah memahami apa yang diajar kepada mereka. Yang ketiga ialah penerangan dapat menghuraikan sesuatu proses peraturan, undang-undang dan prosedur. Sebagai contoh, guru menerangkan tentang proses pertumbuhan biji kacang. Guru menerangkan step by step bagaimana kacang itu tumbuh dan undang-undang yang perlu digunakan semasa menanam biji kacang. Yang keempat ialah menjelaskan sebab-sebab berlakunya sesuatu peristiwa atau meramalkan kemungkinan berlakunya peristiwa tersebut. Sebagai contoh,
guru menjelaskan kepada murid jika kita tidak faham daya angin dengan betul. Kemungkinan kita akan aksiden atau sebagainya. Jika dapat dilihat di sini, ini sahaja objektif penerangan yang dapat saya berikan kepada kamu. Seterusnya ialah prinsip kemahiran menerang. Terdapat 4 prinsip yang digunakan di dalam kemahiran menerang ini. Yang pertama ialah gunakan kejelasan. Yang kedua ialah gunakan penegasan. Yang ketiga ialah urutan dan kesinambungan. Dan yang terakhir ialah maklum walas. Keempat-empat prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam kemahiran menerang ini. Ini hanya gambaran umum untuk memudahkan kamu lebih faham dan jelas lagi. Saya akan menerangkan prinsip-prinsip ini dengan lebih jelas lagi pada slide yang berikutnya. Okey, inilah sambungan daripada prinsip-prinsip kemahiran menerang yang tadi. Yang pertama ialah gunakan kejelasan. Sebagai seorang guru harus memberi tumpuan pada aspek yang spesifik. Guru juga perlu menggunakan contoh ilustrasi dan media dapat menarik minat pelajar. Sebagai contoh, guru menggunakan PowerPoint, PowerPoint dan sebagainya. Barulah pelajar ini akan minat untuk belajar. Yang ketiga ialah menggunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami pelajar mengikut tahap intelek. Dengan senang kata menggunakan bahasa standard atau bahasa harian yang kita gunakan pada pelajar. Yang kedua ialah gunakan penegasan. Guru menggunakan intonasi suara yang berbeza-beza mengikut kesesuaian suatu pembelajaran. Sebagai contoh, kalau guru tu nak tegaskan sesuatu perkataan, guru itu harus menggunakan intonasi suara yang tinggi. Barulah semua pelajar akan alert tentang perkataan tersebut. Guru juga harus menggunakan pergerakan isyarat verbal dan juga non-verbal semasa penerangan dilakukan. Sebagai seorang guru, kita harus pandai bermain dengan gerakan badan kita, isyarat badan, isyarat mata dan sebagainya. Seterusnya yang ketiga ialah urutan dan kesinambungan. Sebagai seorang guru, kita harus merancang pembelajaran mengikut urutan yang baik. Contoh, di awal pengajaran kita nak buat apa, di tengah pengajaran kita nak buat apa, dan di akhir pengajaran kita nak buat apa. Kita haruslah merancang dengan teliti dan terperinci. Yang kedua ialah menggunakan alat bantu mengajar seperti peta minda, kronologi dan prosedur dalam pembelajaran. Ini akan memudahkan lagi pembelajaran berlaku dan dapat menarik minat perhatian, menarik minat pelajar terhadap isi pelajaran. Yang ketiga ialah menggunakan pendekatan induktif atau deduktif. Pendekatan ini akan diterangkan oleh kawan saya dengan lebih lanjut lagi. Yang seterusnya ialah menggunakan variasi dan kata penghubung dalam penyampaian. Sebagai seorang guru, kita harus ada style mengajar dan menggunakan kata penghubung. Menggunakan kata penghubung supaya penyampaian kita lebih jelas dan teratur. Dan yang terakhir ialah maklum balas. Maklum balas ini melibatkan pelajar sepanjang sesi penerangan. Semasa kita menerangkan sesuatu isi pelajaran, kita harus libatkan pelajar. Sebagai contoh, tanya dah apa maksud ini, apa maksud itu, dan membuka peluang kepada pelajar untuk menunjukkan tahap kefahaman, pendapat dan minat mereka. Jika ada murid hendak bertanya, kita biarkan murid itu bertanya. Jangan sekat dia punya minat itu atau sebagainya. Terakhir ialah tahap kefahaman pelajar dapat dilihat melalui maklum balas yang diberikan oleh mereka sepanjang sesi pembelajaran berlaku. Terdapat beberapa tujuan kemahiran menerang, antaranya guru dapat menyampaikan maklumat atau menjelaskan isi pelajaran dengan cara yang lebih berkesan. Selain itu, membolehkan pelajar mengikuti arahan dan memahami perkara yang disampaikan oleh guru dengan lebih jelas. Dan kemahiran menerang juga bertujuan supaya pelajar dapat membina pengetahuan dan kefahaman mereka terhadap isi pelajaran yang disampaikan. Kemahiran menerang terbahagi kepada 3 jenis, iaitu pertama, penaklukan, kedua, interpretatif dan yang ketiga ialah deskriptif. Menerang secara penaklukan ialah menggunakan proses logik untuk menjawab soalan dan menstruktur semula konsep idea.
Contohnya, sumber mesti mencukupi supaya guru dapat memberikan input dengan menyeluruh dan disertakan bahan bukti kepada murid. Seterusnya, kemahiran menerang secara interpretatif ialah menghuraikan maksud sesuatu istilah atau penyataan, idea, konsep, prinsip atau teori. Penerangan yang disampaikan oleh guru haruslah berdasarkan pengetahuan sedia ada murid supaya mereka dapat mengikutinya dengan mudah dan berkesan. Manakala menerang secara deskriptif pula ialah menghuraikan proses, struktur dan prosedur. Penerangan ini membantu murid memahami suatu konsep, fakta, isi pelajaran dan sebagainya dengan lebih jelas, ringkas dan padat. Terdapat 4 komponen dalam kemahiran menerang. Pertama ialah arahan permulaan. Arahan permulaan penting supaya dapat mengekalkan perhatian murid. Ia juga perlu supaya dapat membangkitkan kesediaan murid untuk belajar. Arahan permulaan mestilah jelas, ringkas dan padat. Komponen kemahiran yang kedua ialah ilustrasi kemahiran. Dalam komponen ini, guru perlulah menyediakan contoh-contoh yang mencukupi serta relevan dengan tajuk. Contoh yang digunakan mestilah jelas, menarik dan dalam lingkungan pengalaman murid. Seterusnya ialah pengurusan menerang. Idea dikembangkan secara sistematik. Penerangan guru mestilah bermula daripada yang mudah kepada yang lebih kompleks. Guru juga perlu menggunakan pelbagai rangsangan termasuklah perubahan tempo, intonasi dan kekuatan suara. Penerangan guru juga perlulah jelas dan tepat. Komponen yang keempat ialah rumusan dan penutup. Dalam bahagian ini perlu supaya guru dapat menyatakan semula isi-isi penting yang terkandung dalam penerangan. Ia juga boleh dikenali sebagai rumusan kecil. Pendekatan dalam penyampaian terbahagi kepada dua iaitu pendekatan induktif dan pendekatan didaktif. Pendekatan induktif merupakan jenis pendekatan pengajaran yang bermula daripada spesifik kepada umum. Ia melibatkan satu proses penaklukan yang tinggi di mana melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat dan seterusnya membuat generalisasi atau kesimpulan. Manakala pendekatan didaktif merupakan jenis pendekatan pengajaran yang bermula daripada umum kepada spesifik. Ia bermula daripada satu atau beberapa aplikasi rumus, prinsip, teori atau peraturan. Ini bermakna pendekatan induktif ni dia bermula daripada spesifik kepada umum, manakala pendekatan didaktif dia bermula daripada umum kepada yang lebih spesifik. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan pendekatan induktif. Jadi, semasa menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, sekiranya guru menggunakan pendekatan ini, mereka tidak seharusnya atau tidak digalakkan untuk memberi sebarang penerangan atau membuat kesimpulan. Guru hanya perlu membimbing murid melalui soal jawab, mentafsir dan juga membuat kesimpulan daripada contoh-contoh khusus yang telah dikemukakan. Jadi, proses pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan kaedah induktif ini harus mengikut urutan yang telah ditetapkan ataupun urutan yang tepat, iaitu daripada contoh-contoh yang spesifik kepada yang umum. Okey, seterusnya proses pendekatan induktif. Ada 3 proses kesemuanya. Yang pertama, contoh-contoh khusus. Yang kedua, mengkaji dan memerhati dan mengkaji. Dan yang ketiga, mentafsir dan membuat kesimpulan. Jadi untuk supaya kita lebih jelas, saya telah menyediakan satu contoh yang berdasarkan
kepada pendekatan induktif ini. Jadi baik, pertama, berdasarkan proses-prosesnya, contoh-contoh khusus yang telah dikemukakan ialah seperti ikan, udang, kerang dan juga sotong. Jadi berdasarkan contoh-contoh khusus tersebut, kita memerhati dan juga mengkaji yang mana ikan, udang, kerang dan sotong itu bernafas melalui insang. Jadi seterusnya kita dapat membuat ataupun mentafsir dan membuat kesimpulan secara tidak langsung yang mana haiwan-haiwan tersebut iaitu ikan, udang, kerang dan juga sotong itu merupakan haiwan yang hidup di dalam air dan juga menggunakan insang untuk bernafas. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan pendekatan deduktif. Sekiranya menggunakan pendekatan jenis ini, guru harus memberitahu murid tentang objektif pembelajaran pada peringkat awal. Kemudian murid dibimbing untuk mengingati kembali rumus, hukum, prinsip, teori atau teorem yang telah dipelajari ataupun yang berkaitan. Tujuannya adalah untuk membolehkan murid tersebut menyelesaikan masalah ataupun membuat kesimpulan yang baru. Jenis pendekatan deduktif ini kebiasaannya digunakan untuk penyelesaian masalah, membentuk kesimpulan baru dan juga membuktikan hipotesis. Okey, prosedur pendekatan deduktif pula terdiri daripada pertama, pendekatan masalah ataupun hipotesis. Yang kedua, pemilihan kesimpulan, prinsip, hukum atau teorem yang telah diketahui. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah dan membuktikan hipotesis. Kesan-kesan kemahiran menerang pula ialah pertama, murid dapat memahami konsep atau isi pelajaran dengan lebih cepat, mudah dan juga tepat. Dan yang kedua, murid akan lebih menumpukan perhatian mereka terhadap aktiviti pengajaran guru kerana penerangan yang diberikan oleh guru tersebut lebih jelas, menarik dan juga teratur. Yang ketiga, melalui kemahiran menerang ini, murid dapat memahami sesuatu proses atau prosedur secara lebih terperinci dan juga teratur. Dan yang keempat, dapat membantu merangsang pelbagai jenis jeria murid melalui contoh-contoh, ilustrasi dan alat bantu mengajar. Kebaikan penerapan kemahiran menerang dalam pembelajaran ialah murid dapat memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan lebih jelas dan mudah. Yang kedua, sesi pengajaran dan pembelajaran akan lebih terancang dan juga sistematik. Yang ketiga, kefahaman murid terhadap pembelajaran itu lebih menarik kerana mereka dibimbing secara teratur oleh guru. Dan yang keempat, guru dapat mempelbagaikan kaedah ataupun pendekatan dalam penyampaian isi pelajaran yang dijalankan. Baiklah, secara rumusannya, kemahiran menerang dan menstruktur isi pelajaran ini sangat penting, khususnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi, kemahiran ini penting kerana dapat merangsang dan memberikan pemahaman yang lebih kepada murid untuk memahami sesuatu topik pembelajaran. Oleh itu, kemahiran ini haruslah dikuasai dengan baik oleh semua guru agar sesi pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lebih lancar. Gambar-gambar yang dilampirkan tersebut menunjukkan perbincangan yang kami lakukan di Google Meet. Setakat ini sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.